Okey yang mana yang ada isi dulu link kehadiran tu. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita. Nanti saya nak tengok test mic saya, tadi ada darjah 5 kata tak dengar. Hello, testing. Okey, boleh dengar tak suara saya? Boleh Ataupun slow sangat? Suara saya macam mana? Slow ke ataupun dah okey dah? Macam ni? Sebab penting sebab nanti tak dengar pula. Jadi slow sangat ni. Ya. Kalau saya guna yang ni kuat tak? Sebab saya pun tak pasti. Sebab setiap kali kelas saya kena setting macam ni. Okey Jadi isi dulu kehadiran tu. Okey, semua dah solat dah kan? Lepas tu macam biasalah. Lunch, makan tengah hari. Siapa yang belum makan tengah hari lagi? Ada tak? Semua okey Semua dalam keadaan terbayar ataupun ada yang puasa hari ni? Hari ni hari apa? Hari Ahad. Ada juga puasa hari Ahad. Perempuan tu mungkin puasa ganti lah. Oh, tengah minum petang. Oh, sempat lagi okey lah. Saya pun baru makan tadi. Nasi goreng ikan masin telur mata. Lama dah tak makan. Macam tu. Sebab saya duduk di Kajang sekarang. Kalau saya duduk di Putrajaya, di rumah saya tu saya boleh masak lah. Kat sini tak ada tempat masak. Saya nak basuh baju pun susah sini. Jadi tak apalah. Okey, jadi ready untuk kita masuk tajuk baru. Sebelum ni kita dah masuk graf gerakan, motion graph. Hari ni kita akan masuk tajuk baru dan tajuk ni sangat-sangat senang lah untuk skor. Okey, macam sebelum ni kita buat tajuk graf gerakan ataupun motion graph tu kita kena fikir. Okey, yang ni kita kena buat macam mana kita nak guna rumus trapezium. Macam mana kita nak guna rumus segitiga. Okey, tapi yang ni tak. Nanti dia adalah fikir yang paling susah dalam ni ialah variant. Variant, lepas tu bentuk apa tu? Standard variation. Itu saja yang paling mencabar. Yang lain senang. Okey. Oh, minum teh saja. Okey. Di kalau siapa-siapa yang ada kawan-kawan luar negara, contoh macam saya Unimap dulu banyak kawan pada Arab lah. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan kita masuk, kita ambil masa sekejap. Okey, dalam 2 minit lagi. Siapa yang belum isi lagi, isi dekat sini. Saya bagi link untuk kehadiran. Siapa-siapa yang ada kawan Arab tu, okey, kadang-kadang dia akan bawa kita macam teh lah. Teh yang daripada Arab, okey, bau dia lain sikit. Ada juga yang bawa barbican. Ada setengah tempat dia tak bagi minum lah. Barbican ni ada yang orang ingat ke, iaitu ialah macam Arab lah. Okey. Tapi dekat kedai-kedai makan Arab,
Barbican tu macam minuman biasa lah, dia bukan arak pun, mungkin bentuk botol dia macam arak. Okey, jadi ada setengah-setengah macam orang dia macam skeptik lah. Okey, dia macam was-was nak rasa benda tu. Saya pernah lah barbican tu sebab kawan saya daripada Yaman. Yaman dia belanja saya barbican. Dengan shawarma kan, yang ada orang panggil kebab apa yang shawarma tu. Ini yang dengan rempah yang khas lah daripada sana. Jadi best lah. Nanti bila kat universiti nanti, cuba cari seramai yang boleh kawan-kawan yang luar negara, international. Sebab apa, nanti mana tahu tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri. Kita okay, kita boleh buat projek kan. Boleh tanya dia projek apa yang kita boleh masuk tender dan sebagainya. Jadi kena kawan ramai orang lah. Okey, sekejap. Saya tengah cari buku form 4 sekejap. Okey, bagi saya 2 minit. Okey, ready? Macam biasa nanti kita akan total modul kesemuanya berapa muka surat. Daripada muka surat 70 lebih sampai 101. 74 kot tak silap saya. Dia memang modul ni bukannya dia panjang tajuk dia, cuma dia banyak graf. Bila graf, saya terpaksa drag. Okey, saya terpaksa drag. Jadi soalan tu untuk kertas graf tu jadi panjang lah, ataupun ada calculation. Soalan saja kat atas tu patut ada ruang banyak untuk calculation. Sebab tu dia jadi macam panjang kan. Okey, dia tapi memang yang ni pun saya yang buat. Sebab itulah kadang-kadang ada latihan tu sampai I sampai J. Sebab saya yang buat. Saya tak tahu, saya ingatkan sampai Z dulu. Okey. Masa tu saya baru join lah. Tak barulah, tapi saya first time buat modul masa tu. Ni modul ni saya buat lah. Okey, sekejap. Saya setting barang-barang saya. Sebab tadi saya ajar form 1 yang MRSM, jadi tak sempat. Okey lah, tajuk ni senang je, macam biasa kita akan belajar santai-santai, tapi insya-Allah kita akan dapatlah apa yang kita belajar ni, dan kita boleh manfaatkan nanti dalam exam dan juga bila kita kerja nantilah. Okey ya. Okey, jadi kita mulakan kelas kita ni. Dah rekod dah? Okey, dah rekod. Tengah minum petang. Okey, yang tadi. Pernah minum barbican tu. Okey. Jadi total semua okey. Jadi kita mulakan kelas kita hari ini dengan bacaan doa, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stah alaina himantaka wa syur alaina min ghadani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Kita baca doa penyerah hati. Kita harapkanlah, okey, yang mana yang muslim, kita harapkanlah ini antara usaha kita lah untuk memudahkan pengajaran dan penyampaian kepada saya lah, okey, kepada student untuk belajar dan saya juga untuk menyampaikan. Okey, yang mana yang non muslim kalau ada, okey, boleh doa dengan cara sendirilah. Ada yang non muslim tapi saya tak pasti. Sebab saya ada 200 orang student bawah saya saja. Jadi saya pun kadang-kadang tak pasti. Yang ni Jason kelas mana? Form 4 atau form 5 kan, saya tak pasti. Okey jadi tajuk kita yang ini kali ini ialah sukatan serakan terkumpul. Okey, sukatan serakan terkumpul ataupun ya saya tulis.
Yang ni ada sambungan dia untuk form 5. Okey. Untuk form 5 yang ni tak terkumpul, untuk form 5 terkumpul pula nanti. Okey. Jadi dia tak beza banyak pun. Okey, saya tulis dulu. Sukatan serahkan data tak terkumpul. Nampak macam panjang ni. Sukatan serahkan ni di question ke? Data tak terkumpul. Okey, ataupun siapa yang ambil dalam DLP tu, yang ni ialah apa dia tahu? Okey, itu yang dalam bahasa Inggeris lah. Tapi dia sama je. Dalam matematik kita tak risau sebab term dia tak lari banyak sangat berbanding dengan fizik, berbanding dengan bio. Bio saya tak tahu lah, saya tak ambil. Kimia, bila dia tukar pada bahasa Melayu tu sangat-sangat berbeza lah. Okey, yang pertama sekali, siapa yang belum tak sempat lagi nak print, okey, jangan risau, macam biasa saya akan tulis kat depan. Saya dah print dah semalam tapi mungkin macam cleaner tu dia dah apa habis tu. Jadi saya guna phone, okey. Siapa yang ada dua phone tu boleh buka dekat phone lah. Okey, macam ni. Tapi tulislah. Yang starting ni dia memang mudah. Okey, semua sekali yang ada modul buka muka surat 70. Susah juga guna phone ni. Paling bagus print lah. Tapi kalau tak sempat, tak ada tak apa. Okey. Buka muka surat 74 tu buka depan ya. Okey, sekarang buka muka surat 75. Okey, turn to page 75. Okey. Okey ya, dah siap dah. Okey, jadi serakan. Okey, yang pertama sekali subtopik dia ialah serakan. Serakan ni macam mana? Okey, nanti saya akan terangkanlah. Okey, 8.1. Okey, serakan ataupun dispersion. Okey, macam biasa, kalau yang latihan ni awal-awal ni dia macam soalan budak-budak, tak apa. Buat dulu, follow dulu. Nanti kita akan sampai soalan yang mencabarlah. Kalau kita tengok yang pertama di muka surat 75 tu. Contoh satu, example 1. Data menunjukkan bilangan jaringan yang diperoleh oleh pasukan Kulim FC. Ni Kulim ni rumah mak ayah saya lah. Sebab tu saya buat ni, saya masukkan unsur-unsur saya. Dalam pertandingan bola sepak peringkat daerah. Okey, jadi dia bagi dekat situ data jaringan gol. Okey. Dia ada dekat sini banyaklah. Okey, saya tulis kat sini satu persatu data dia. Ini contoh satu Contoh satu. Example 1. Okey, muka surat mana? Muka surat 75 ini. Okey, kita ada 2, 2, 1, 2, 4, 5, 4, 4, 3, 1, 1, 1, 2, 5, 2, 3, 3, 2, 4, 3. Okey. Daripada banyak-banyak ni, soalan dia ialah hitung beza antara bilangan tertinggi dengan bilangan gol terendah. Jadi soalannya macam budak-budak lah. Okey, kita tengok yang mana yang tertinggi. Yang tertinggi ialah 5. Yang terendah ialah 1. Jadi kita akan buat ialah
5 tolak 1 sama dengan 4. Macam kindergarten. Taska saja soalan dia. Okey? Berapa ada soalan? Okey, untuk serakan ni kita akan tengok nanti. Kita cari yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Okey, yang ni ialah contoh 1 yang dalam modul kita tu. Okey. Kita tengok contoh latihan 1. Sama juga. Semua dah print dah. Ulang balik. Okey. Saya ulang balik. Okey. Dia akan bagi satu data dekat kita. Okey, dia akan bagi satu data dekat kita. Number-number ni lah 2, 2, 1, 2, 4. Okey lah, ikutlah dia nak bagi number apa pun. Lepas tu ialah soalan dia ialah hitung jaringan goal yang paling besar dengan yang paling rendah. Jadi ialah bilangan jaringan goal. Okey. Jadi yang paling besar ialah 5. Kita tolakkan dengan 1. Sebab 1 yang paling kecil. Jadi jawapan dia ialah 4. Maksudnya di sini ialah serakan dia ataupun dispersion dia ialah 4. Okey, dapat tak? Okey dapat jadi. Jadi ada orang tanya kenapa nak cari yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Okey. Yang ini saya bagi contoh. Dia tak ada dalam modul, tak payah tulis. Okey, ni cuma contoh saja. Contohlah. Ada satu tim Barcelona. Okey, satu tim lagi Juventus. Contoh. Okey, jadi kita tengok. Contohlah dalam satu perlawanan tu ada 3 perlawanan. Perlawanan yang pertama Barcelona. Betul tak ejaan ni? Boleh lah. Okey, Barcelona untuk yang pertama okey, yang pertama mungkin dia pernah jaringkan 5-0 lawan Real Sociedad. Lepas tu perlawanan kedua dia lawan pula dengan apa dia ni? Apa tahu La Liga saya tak ingat sangat. Okeylah, dia lawan dengan Real Madrid seri. 1-1 dia jaringkan 1 gol. Lepas tu last kali dia lawan dengan Malaga. Malaga ni antara kerajaan Islam dululah yang jatuh. Masa Tariq bin Ziyad tawan seluruh Andalusia ataupun Sepanyol tu. Dengan Malaga tu dia menang 8-0. Okey, contoh. Lepas tu kita tengok pula yang Juventus. Ni macam silau sikit kan. Okey, tak apa, ini ialah Juventus. Juventus dia lawan dengan dekat Liga Italia apa dia? Dia lawan dengan AS Roma. Okey, dia seri. 2-2. Lepas tu dia lawan lagi dengan Palermo. Palermo dia menang 3-0. Lepas tu last kali dia lawan dengan AC Milan. Okey, AC Milan dia menang 4-0. Okey, ramai dalam ni peminat AC Milan nanti marah pula kan. Dalam main PES tu saya suka AS Roma. Dia tak laju tapi defend dia best. Okey, jadi kita tengok yang ni. Okey, sekarang kita tengok yang Barcelona. Okey, bolehlah ejaan ni macam mana pun. Okey, Barcelona ni kita tengok serakannya berapa. Serakannya yang paling tinggi tolak yang paling rendah. Jadi untuk Barcelona kita akan dapat ialah saya guna warna lain 8 tolak 1. Okey, kita akan dapat 7. Okey, kita tengok Juventus pula. Juventus ni 4 tolak 2. Jadi serakan ni cuma 2. Jadi serakan yang paling besar sekarang ni yang mana? Juventus ke Barcelona? Okey, jawapannya ialah Barcelona. Maksudnya jumlahan gol dia yang paling rendah dalam satu-satu perlawanan dengan yang paling tinggi dalam satu-satu perlawanan, Barcelona lebih besarlah daripada Juventus. Okey, ada yang tanya saya. Serakan ni kita nak guna untuk apa sebenarnya? Okey, sebelum kita masuk latihan, siapa ada idea? Serakan ni kita nak guna untuk apa?
Siapa ada idea? Takkan tak ada idea. Ada berapa orang? Ada 16 orang. Takkan seorang pun tak ada idea. Kita guna untuk apa? Cuba fikir. Kita relatekan dengan apa yang kita boleh dapat. Kita guna dekat mana? Semua tak ada idea ni. Bilangan gol. Bilangan gol ni tak, dia macam, yang ni contoh ya, dia macam tak penting. Ada lagi tempat yang lagi penting. Kita guna kat mana? Bilangan murid pun biasa je, tapi boleh juga jadi macam contohlah SK Presin, ni SMK lah sebab apa tu tingkatan 4 kan. SMK Presin 16. Satu kelas tu ada yang 30 orang. Satu lagi kelas 10 orang. Jadi serakan dia beza dia 20. Jadi besarlah. Okey, tapi ada lagi yang lebih penting. Serakan dekat mana kita guna? Selain badan Naimi, siapa lagi yang ada idea? Takkan tak ada idea langsung. Dah form 4 dah ni. Harapan negara. Cepat. Memang tak ada idea langsung. Alah, tak best lah ni. Kalau saya tanya darjah 5 ni macam-macam jawapan. Okeylah, saya bagi. Saya bagi graf. Graf pun boleh juga. Tapi graf tu kita guna graf untuk apa? Contoh graf tu kita akan tengok torsion. Ni macam marker ni kita jenama apa ni? Tak ada jenama pula. Outline. Kita tekan dia. Sebanyak mana force dia kenakan. Contoh yang ni 20 Newton force. Lepas tu yang warna hitam pula kita kenakan 100 Newton. Tapi yang tu kita akan nampak graf lah. Dia macam ni. Yang paling kritikal yang boleh kita tengok ialah contoh kita ambil di Serdang. Serdang Selangor, pesakit COVID dia. Pesakit COVID dia mungkin daripada tahap 1 sampai ke 5. Sampai kronik lah. Di Perlis. Di Perlis. Ni Serdang Selangor. Serdang ada 2. Kat Kulim pun ada Serdang. Serdang Selangor tahap pesakit COVID dia di Hospital Serdang ada daripada stage 1 sampai stage 5, stage 5. Kalau di Perlis, Kangam, Hospital Kangam, mungkin pesakit COVID dia daripada stage 1 sampai stage 2 saja. Yang tak bergejala dengan bergejala ringan saja. Contoh. Jadi daripada dispersion ataupun serakan ni, kita boleh buat perbandingan yang di kawasan Perlis, pesakit COVID dia lebih dia tak kritikal lah. Dia lebih kepada gejala ringan saja. Berbanding di Serdang, pesakit dia ada daripada bergejala tak bergejala, stage 1 sampailah yang kritikal, perlukan alat bantuan pernafasan. Jadi yang ini kita akan tengoklah depression dia. Jadi depression dia yang lebih besar, yang lebih kronik ialah di Serdang. Macam tu. Jadi yang itulah antaranya. Dia ada banyak. Ini ialah antara lah untuk kita ukur darjah kekronikan pesakit COVID di satu-satu hospital. Macam tadi kita buat perbandingan hospital Kangam dengan hospital Serdang. Arau tak ada hospital. Dekat Perlis ada satu je hospital. Satu negeri tu, satu hospital je di Kangam. Tapi dia tak jauh pun daripada tempat-tempat lain yang kecil je. Jadi Juventus. Ini dah habis lah. Faham kita nak guna dekat mana? Tadi ada Arfa pun dah tolong jawab. Dengan Naimi. Ini daripada balik. Kita berbalik kepada soalan kita iaitu latihan 1, exercise 1. Ini kita buat cepat-cepat lah sebab saya nak habiskan cepat. Yang ni dah tajuk 8. Last kali kita akan ada ialah tajuk tajuk 9 kan? Tajuk 10. Jadi saya dah akan habiskan cepat lah silibus kita, nanti kita ulang kaji. Semua sekali tengok yang latihan 2. Latihan 1. Latihan
Satu exercise 1. Okey, untuk exercise 1 ni, soalan ni ialah data menunjukkan berat dalam kg 20 pelajar di SMK Putrajaya Presin 14-1. 14-1 ni kat mana? Presin 14-1. Okey, dekat yang BTI cawangan Putrajaya nya, yang dalam yang saya bagi flyers tu. Di dalam kelas 5 utarik. Dia bagi dekat kita beberapa lah. Yang ini. Berat dia 52, 60, 62, 47, 55, 48, 70, 67, 71 dan juga 66. Alamak. Belajar 66 boleh lah kat tepi ni. Lepas tu kat bawah ni 48, 50, 64, 51, 79, 62, 65, 78, 72. Okey, jadi nyatakan beza berat dalam kg pelajar-pelajar tersebut. Beza berat, selisih. Different. Jadi dia ialah beza lah ataupun selisih dia. Jadi kita kena tolak lah bila beza. Bawah tu ada tertinggal 66. Oh, 66. Okey. Ada 66 tertinggal. Kita letak ujung merah. Okey, jadi kita akan carilah yang mana yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Okey, jadi kita tengok yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Yang paling tinggi dekat sini berapa? 79. Okey, saya nampak 79. Okey, yang paling rendah sekarang berapa? 52. Ada lagi tak? Yang 48 yang paling rendah. 47. 47 lah. Yang paling ringan. Kat sini ada pernah belajar tak dengan Cikgu Nisa sebelum ni? Tak ada? Pernah? Cikgu Nisa dia rendah lagi daripada 47 ni. Berat dia 44. Masa puasa lah 44. Lepas tu lepas puasa tu hari terakhir puasa dia 43 lah, 43. Sebab masa tu kami siapa-siapa Cikgu Putrajaya kami lawan. Berat sebelum puasa berapa? Lepas tu lawan sebulan puasa tu, lepas tu timbang balik. Selepas puasa tu berapa berat. Jadi yang menang di situ ialah saya lah. Saya sebelum puasa 84 kg. Masa habis puasa tu 75 kg. Saya menang. Cikgu tarik nombor 2. Mula-mula 99 kg. Lepas tu dia sampai ke 97 kg. Yang paling turun sikit kat sini Sir Amirul. Kenal kan Sir Amirul? Dia cuma turun 300 gram. Yang lain semua kg lah. Dia seorang je. 300 gram. Dia paling rendah lah turun. Jadi kita tengok balik kat sini. Jadi kita akan tolak lah. 79 tolakkan dengan 47. Jadi kita akan dapat ialah 32. Jadi yang ni ialah 32 kg. Yang ni cuma untuk knowledge sajalah. Nanti akan ada pula kata, ini masuk SPM macam ni saja. Taklah, tak semudah ni lah. Jadi fundamental, basic, asas dalam tajuk ni. Jadi kita akan dapat 32 kg. Ini dia bagi satu kelas. Kalau dalam exam mungkin dia akan bagi 3 kelas. Kelas 5 utarik, kelas 5 Zuhal, kelas 5 Pluto. Lepas tu dia tengok. Soalan dia ialah berikan kelas manakah yang mempunyai serakan ataupun dispersion yang paling besar. The greatest dispersion. Greatest ya? Saya tak pasti ya, yang BI tu. Jadi yang inilah. Senang je kan? Soalan yang macam budak-budak. Nanti kita akan cuba masukkan cepat-cepat soalan yang depan. Kita tengok soalan yang seterusnya. Yang ini dia bagi dalam bentuk
Alamak, terlari pula. Okey, muka surat 75. Okey, 75 kita tengok pula yang sebelah tu. Okey, ini yang nombor 2 pula. Berikan berikut adalah data markah peperiksaan pertengahan tahun bagi 18 orang pelajar PTIU Putrajaya dalam subjek matematik. Okey, dia bagi dekat sini. Okey, saya tulis. Saya buat dalam share screen lah, okey. Buat dalam share screen sebab yang ni nanti tak nampak pula. Siapa ada modul, fokus kepada modul lagi. Okey, sekejap saya download sekejap. Okey, mana ada dah? Kompor. Okey, bagi saya 1 minit untuk download. Siapa yang belum isi lagi kehadiran, okey boleh isi dulu. Sekejap, saya copy balik. Ni. Okey, kehadiran boleh isi dulu. Saya letak dekat ruang komen checking. Berat cikgu berapa? Saya masa last tu 75, sekarang 76. 76.7. Nanti usaha lagi lah. Okey. Jadi saya tengok balik. Mana dia tak? Ini report polis apa ni? Ini lain. Okay, ini politik. Ya, form 4. Okay, ini. Okey. Sekejap saya download sekejap untuk saya share screen. Okey, cantik. Sebab kalau saya tulis tak best lah. Soalan ni pendek je. Jawapan pendek, soalan panjang. Okey, saya share screen, semua boleh tengok. Apa yang tak ada modul pun boleh tengok. Saya hilang dah. Okey. Whiteboard screen. Net form 4. Net form 4. Okey, sekejap. Hilang pula. Inilah kemelesetan teknologi. Okey, dah dapat balik lah. Okey. Boleh conteng tak lah dalam ni? Ni tak boleh conteng. Boleh. Okey. Yang ni memang lengkap lah modul ni. Boleh print lah dan buat latihan dengan kawan-kawan. Memang dah lengkap lah. Surat berapa ni? 70. 74. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, saya zoomkan sikit. Okey. Ni dalam tadilah yang saya bacakan tadi. Saya ambil pensel sekejap. Merah. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Berikut adalah data markah peperiksaan pertengahan tahun bagi 18 orang pelajar PTIU Putrajaya dalam subjek matematik. Okey, dia bagi kat sini 90, 96, 87 sampailah 97. Okey, soalannya dia minta latihan ni ialah markah yang paling tinggi. Okey, markah yang paling tinggi ialah 100 lah. Okey, tulis 100 markah. Lepas tu markah tercorat. Okey, tercorat dekat sini ialah 87, sorry. Okey, 87. Jadi kita letaklah 87. Jadi kita akan buat ialah 100 selisih dia 100 tolak 87. Jadi kita akan dapat kat sini ialah berapa? 23. Confirm kan 23? Inilah jawapan dia. Okey. Alamak, saya tak dapat lah kotak check. 13. Sorry. 13. Alamak. Eraser. Okey, 13. Silap lah. Kalau 20 tu dah 80.
Okey, jadi kita tengok yang seterusnya kat sini pula. Okey, senang je. Yang tiga ni, berikut adalah takat didih dalam degree Celsius, okey, ataupun darjah Celsius. 10 jenis bahan kimia di Mama Profesor Klun. Okey, keputusan direkodkan seperti di bawah. Ini ada 10 lah takat didih. Jangan terpedaya pula ada yang kata takat didih bukan 100 degree Celsius. Okey, yang itu untuk air. Okey, untuk air. Dia ada bahan-bahan kimia yang memang takat didih dia lebih daripada 100. Ini untuk knowledge lah. Siapa-siapa yang ambil chemical engineering kan nanti, jangan tunjuk pula. Okey, jadi soalan DA, nyatakan suhu tertinggi dan suhu terendah. Ni suhu ni cuba betulkanlah suhu, okey, temperature. Jadi yang paling tinggi ialah 150. Okey, 150 tolakkan yang dia kata nyatakan. Okey, nyatakan kita nak tulis nanti dalam exam, dia akan tulis macam nilah. 150 degree Celsius dan kalau bahasa Inggeris tu N lah. Okey, yang mana yang paling rendah ialah 45. Okey, 45 degree Celsius. Okey, ataupun darjah Celsius. Okey, kita tulis macam ni. Okey, untuk B pula, nyatakan selisih bagi suhu tertinggi dan suhu terendah bagi bahan kimia. Jadi kita tolaklah 150 degree Celsius tolakkan dengan 45 degree Celsius. Jadi kita akan dapat ialah berapa? 105. Okey, ada yang tanya saya, yang ni kena buat ke tolak macam ni ataupun boleh statekan terus jawapan? Okey, kalau nanti kita akan tengok sama ada di section A, bahagian A ataupun di section B, bahagian B. Untuk section A, dia soalan ni pendek-pendek saja. 10 soalan wajib jawab untuk SPM format yang latest ni, yang terbaru. Okey, digalakkan untuk tulis macam ni lah, macam saya tunjuk ni. Tolak 45 tambah dengan 105 degree Celsius. Sebab apa? Sebab ada pemeriksa mungkin dia tengok dalam skema tu tiba-tiba buat tolak macam ni. Dia akan strict. Kalau tak buat tolak ni, tulis jawapan saja mungkin dia anggap kita meniru. Jadi kita tulis terus macam ni. Okey, tak panjang sangat mana pun. Okey. Alamak, hilang pula checkbox tu. Sekejap. Saya stop sekejap. Okey. Jadi masuk balik. Okey, kenapa checkbox ni penting? Sebab saya boleh tengoklah. Student akan tanya, saya boleh reply immediately. Okey, seterusnya kita tengok yang nombor 4 lah. Okey, nombor 4 ni, soalannya ialah berikut menunjukkan masa yang dihabiskan dalam sehari di media sosial oleh 12 orang guru di PTIU Semenyih. Dulu-dulu cikgu PTIU masa saya baru masuk tu dia ada 40 lebih orang. Sekarang tinggal berapa? Bawah 10 je. Dulu-dulu 40 lebih. Masa saya masuk tu lah. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Masa yang dihabiskan dalam sehari di media sosial oleh 12 orang guru di PTIU Semenyih boleh ditulis dalam bentuk P sama dengan ataupun lebih. Okey, maksudnya P equal to or less than. Okey, masa, time. Q ni. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak tulis dia. Jadi kita akan ambil masa yang dihabiskan ditulis dalam bentuk. Okey, P. P ni kita ambil yang paling rendah. Okey, yang paling rendah mana? 30. Okay. 30. Lepas tu kita akan ambil sama dengan ataupun kurang daripada time ataupun masa. Okey, berapa yang paling tinggi? Sama dengan ataupun kurang daripada 120 minit. Okey, 120. Okey, ini contohlah. Saya pun tak tahu cikgu-cikgu tu berapa jam sehari. Dekat internet mungkin ada yang 24 jam pun ada. Okey, ini 30 minit. Masa
120 minit. Okey, kita tulis macam ni. Okey, untuk soalan nombor 4 ni, siapa yang tak jelas? Untuk saya ulang balik, ada tak? Okey ya semua? Malu-malu pula, ulang balik. Okey, okey. Macam inilah. Okey, kalau tak faham saja jangan malu sebab ini dalam proses kita belajar. Dan saya akan ulang balik. Okey. Jadi kita akan tulis dalam bentuk yang ini. Okey, dia dah bagi dah. P sama dengan ataupun kurang daripada masa. Lepas tu yang ni pula sama dengan ataupun kurang daripada Q. Okey. Jadi kita cuma ambil yang mana yang paling rendah 30 kita letak di depan ni. Okey, sama dengan ataupun kurang, lepas tu kita letak time lah ataupun siapa yang ambil semari letak masa. Okey, lepas tu kita letak simbol ni pula untuk tengok yang mana yang paling maksimum lah. 120. Okey, dia akan tak boleh lebih sama dengan 120 ataupun ke bawah saja. Okey, jadi yang inilah kita tulis dalam kita punya macam sebelum ni kita panggil apa? Ketaksamaan linear ataupun linear infinities tu. Okey? Boleh tak? Dapat tak lagi? Dapat kan? Zarin, okey, dapat tak ini? Okey, cantik, cantik. Okey, kita tengok yang nombor 5 pula. Okey, itu macam senang ni. Naik macam ni memang best lah dalam SPM. Data menunjukkan umur dalam tahun tutor di PTIU Putrajaya. Okey, saya yang ketiga lah dalam sejarah keempat yang paling dewasa. Keempat yang paling dewasa, yang paling tinggi umur dalam sejarah kelima kalau dalam sejarah lah. Yang paling tinggi 52. Itu Sir Alauddin. Apa yang saya tak pasti lah dalam ni pernah belajar tetap dengan Sir Alauddin tu. Dia umur 52 lah masa tu. Yang kedua Cikgu Tariq Cikgu Azrai. Okey, sebelum ni mungkin ada yang ambil sains ataupun fizik dengan Cikgu Azrai. Cikgu Azrai 41. Lepas tu Cikgu Abu lah. Cikgu Abu tahun 88. Apa tahu umur dia kalau tahun 88. Lepas tu ada Teacher Syira. Teacher Syira tahun 90. Dia lahir tahun 90. Saya yang seterusnya lah yang dewasa sikit. Okey, saya tahun 91. Waktu tu anugerah juara lagu yang menang waktu tu Iklim. Vokalis dia Arwah Salim Iklim. Lagu Suci Dalam Debu. Tentu saya tak tahu lagi lah. Sebab saya lahir 1806. 1806 400 atau 500 tahun sebelum tu kekalahan Napoleon Bonaparte, okey, iaitu Maharaja Perancis dalam peperangan. Okey, jadi kita tengok yang nombor 5 ni. Data menunjukkan umur dah tutur PTIU lah. Okey, umur boleh ditulis dalam bentuk P sama dengan ataupun kurang daripada umur. Lepas tu sama dengan ataupun kurang daripada Q. Nyatakan nilai P dan nilai Q. Okey, mula kita tulis dulu. Yang mana yang paling rendah ialah 20. Kalau dalam sejarah yang paling rendah PTIU Putrajaya ialah Cikgu Lokman. Cikgu Lokman tu dia 21 masa tu. 21, 22. Itu lah yang paling muda tu. Okey, jadi kita tengok dekat sini yang paling muda dalam senarai kita ni ialah 25. 27 tu Cikgu Nisa. 27 lagi Cikgu Tariq. Jadi kita ada 25 sama dengan ataupun kurang daripada, lepas tu umur, lepas tu sama dengan ataupun kurang daripada yang paling tinggi sekali 31 ini. Inilah range dah. Jadi soalan cikgu yang umur tu memang kena kekalkan. Dia memang kena kekalkan lah. Sebab kita nak tengok umur dia. Okey, umur dia range daripada mana. Jadi ialah boleh ubah yang dimanipulasikan. Kita boleh ubah lah umur, berat, tinggi. Okey. Handsome tak handsome boleh. Kat sini yang boleh ubah. Dia boleh tukar-tukar. Okey ya. Jadi nilai P. Okey, kat sini P kan. P sama dengan 25. Lepas tu Q sama dengan
31. Okey, ni ada tahun lah. Cuma saya susah sikit nak tulis dengan mouse ni sebab drawing tab saya bagi dekat Cikgu Tarik. Untuk dia survive lah, untuk dia buat kelas sendiri ke apa waktu sekarang ni. Okey dapat tak yang ni? Nombor 5 ni. Siapa ada soalan? Semua okey ya? Okey. Jadi kita akan tengok ke page, next page ataupun muka surat yang seterusnya. Muka surat berapa? 76. Ini jadi best. Okey. Siapa belum masuk lagi kat sekolah bab ni? Jadi dia tak pernah jumpa lagi. Ni graf ni. Graf plot titik. Belum? Alamak. Best lah. Oh, ramai lagi belum kan? Okey, tak apa. Kita laju sikit lah pada sekolah. Okey, nanti bila sampai cikgu tanya je, kita boleh terus jawab. Okey, crush pun tengok hebat ni. Jadi macam tu lah. Okey, kita tengok ini. Pelajar menunjukkan plot titik masa dalam jam yang diperuntukkan pelajar di sebuah sekolah di Kajang. Okey, untuk mengulang kaji pelajaran selama 1 minggu. Kita tengok dulu. Ni bentuk dia. Ni 0 sampai 10 ni benda apa? Nanti kita akan dapatlah jawapan. Pelajar yang memperuntukkan masa paling lama mengulang kaji sama dengan. Okey. Jadi ini dia tak bagi maklumat yang dalam jam. Okey, ni dalam jam. Okey, ni sampai 10 jam sehari. Memang rajinlah. Okey, jadi soalannya yang pertama, pelajar yang memperuntukkan masa paling lama mengulang kaji pelajaran. Okey, berapa orang? Yang paling lama sekarang ni ialah 9 jam. Ada seorang. Satu saja titik. Jadi kita tulis 1 orang ataupun seorang. Okey. Lepas tu kita tengok pula yang bawah ni. Pelajar yang memperuntukkan masa yang paling sedikit mengulang kaji pelajaran dalam seminggu. Okey. Ada seorang. Ni. Kosong terus. 0 jam. Mungkin 45 minit, 50 minit. Okey, 1 orang. Macam tu je soalan ni. Macam budak-budak. Tapi okey jelas macam mana kita nak baca buat plot ni. Buat plot tak. Plot titik. Okey, dot plot. Okey, terangkan lagi. Okey. Contohnya kat sini ialah memang sikit saja jawapan. Okey. Sebab dia nak tengok di question ataupun serakan dia. Okey, kalau kita tengok kat sini yang dekat paksi X ni ialah jam. Okey, ini ialah masa. Jumlah masa yang student-student tu peruntukkan. Ada yang peruntukkan kurang daripada 1 jam, yang 1 jam, sampailah last kali yang paling lama ialah 9 jam, seorang saja. Okey, yang bilangan titik ni ialah mewakili berapa ramai, berapa orang. Jadi untuk 1 jam saja, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Sebab dia buat bentuk graf dia macam ni. Dot plot ataupun plot titik. Okey jelas macam mana nak baca plot graf ni? Plot titik ni. Okey, yang lain okey kalau tak okey bagi tahu saya tahu sebab kita akan deal dengan semua ni nanti kat depan-depan tu lagi. Nanti form 5 kita akan jumpa lagi buat plot pula. Yang mana saya tak pernah jumpa pun. Kat universiti baru jumpa itu. Tapi sekarang ni ada syllabus form 5. Okey, jadi kita tengok pula yang ini pula. Latihan 2, exercise 2. Pelajar menunjukkan plot titik saiz kasut yang dipakai pekerja restoran Haji Tapak. Okey, jadi 6, 7, 8, 9, 10. Jadi soalan ni ialah saiz terbesar dan saiz terkecil. Okey, A ni saiz terbesar dan saiz terkecil. Jadi yang ni dia tak bagi dalam inci ke apa. Okey, kalau contohlah dalam inci boleh. 10 inci banyak kan? Tak apalah. Kita letak number saja sebab dia tak bagi dalam cm ke apa. Jadi yang paling besar ialah 10. Contoh dalam cm lah. Okey, dan yang paling kecil ialah 6. Okey, contoh 6 cm. Contoh. Inilah jawapan dia. Okey, unit dia kita kena tulis sekali ya. Ingat, kalau tak ada unit tu jadi salah lah. 6 apa? 6 ekor. Mana boleh sebab ini saiz kasut. Okey, 6 papan. Jadi papan tu kita guna untuk petai. Jadi tak boleh. Okey, kita kena letak dia punya simbol lah. Kalau yang ni cm,
equal cm. Okey, kita tengok yang B pula. Beza terbesar dan terkecil. Jadi kita pun buat 10 cm tolakkan dengan 6 cm. Jadi kita akan dapat ialah 4 cm. Okey, semua jelas untuk latihan 2 exercise tu soalan 1 ni. Yang titik tu apa? Okey, yang titik ni ialah berapa ramai. Okey, yang dekat pekerja haji tapah tu 6 1 2 3 4. Okey, 4 orang ni saiz kasut dia 6. 1 2 3 4 5 6 ni saiz kasut dia 7. Ini menunjukkan berapa ramai orang yang titik. Okey, yang bawah ni saiz. Okey boleh dapat Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Yang ni pula nombor 2. Raja menunjukkan plot titik ketinggian zirafah di zoo negara dalam kaki. Okey, ni dalam feet. Okey, dalam feet ataupun dalam kaki. Contoh tinggi Bigfoot 30 kaki. 30 kaki. Okey, 30 feet. 30 feet. Jadi dia ialah tinggi macam tu lah. Dia bukan dalam cm ataupun mm. Okey. Ada orang tanya kenapa dia berbeza. Contoh kita tengok Gusti dia umumkan dalam pound. Okey, dalam kalau kita tengok MMA, Khabib lawan dengan McGregor. Dia umumkan dalam pound. Kenapa dia tak umumkan dalam kg? Siapa yang tahu? Kenapa kita ada perbezaan macam tu? Semua tak tahu. Itu kampung dia orang. Pound lagi sedap bunyi. Kan? Okey. Jadi dia macam ni sebenarnya. Kan dulu-dulu kita mana ada hubungan macam sekarang. Tak ada internet apa yang berlaku di Olimpik kita tak tahu. Kalau tidak ada tunggu paper kan. Ini tak. Sebab itulah dia berlainan. Contohnya dekat Europe ataupun Eropah dulu-dulu dia akan gunakan banyak yang pound yang berbeza lah. Kalau kita di Malaysia ni kita akan guna kg. Beli daging, okey berapa pound? Orang tu tak akan tanya pound lah, dia akan tanya berapa kg nak. Okey, kalau kita minyak, apa isi minyak di luar negara dia akan guna dalam gallon. Kita guna dalam liter. Sebab apa? Malaysia dia guna pakai SI unit ataupun Standard International Unit. Okey, sebab dia ada macam PBB punya tempat lah. Seluruh negara kumpul, lepas tu sign nak guna yang mana, yang standard unit, yang seluruh dunia boleh guna. Amerika dia guna juga pound, tapi bila akan ada certain tempat dia akan guna juga yang seluruh dunia guna. Jadi semua capai kata sepakat guna SI unit ataupun Standard International yang ditandatangani di mana Perancis tu masa tu. Jadi Malaysia tiru dia lah. Okey. Jadi siapa-siapa yang jadi pilot nanti hati-hatilah. Contohlah, okey, minyak dalam kita boleh terbang daripada Malaysia ke Itali. Kena peruntukkan minyak 160 liter. Tiba-tiba minyak tu kapal terbang tu dia tak guna liter, dia guna gallon. Nanti tersilap convert, habislah. Kat tengah-tengah laut dah habislah minyak. Jadi kena alert lah. Siapa-siapa yang jadi engineer nanti, semua lukisan-lukisan itu dia akan guna dimension dia ialah mililiter. Kalau kapal, bayangkan kapal perang tu, kita lukis guna 3D CAD dan kita akan guna mililiter. Jadi dia akan dapat berjuta-juta lah panjang mililiter dia tu. Tapi kita tak tulis panjang macam tu lah. Kita akan guna bentuk piawai ataupun standard form. Sebab itulah kita belajar standard form, bentuk piawai tu. Dalam form 4 kan. Form 4 kan form 3. Jadi yang itulah pentingnya dia berkait sampailah kita bekerja. Bukan ingat matematik ni ialah number, kita nak selesaikan number saja tak. Dia kita akan guna nanti dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jadi dalam untuk zirafah ni sebab dia tinggi,
Jadi kita guna feet lah, kaki. Okey, zirafah yang paling tinggi dan zirafah yang paling rendah. Okey, yang paling tinggi sekarang ialah 18. 18 feet. Okey, feet nanti dia ada macam ni double prime ni. Okey, ini bentuk feet. Lepas tu dan yang paling rendah pula berapa? Okey, ada yang tanya nak letak 18 dulu kan nak letak 14 dulu. Okey, kita tengok dalam soalan. Dia kata yang paling tinggi dan paling rendah. Jadi letaklah yang paling tinggi dulu depan 18. Yang paling rendah ialah 14 kaki. 14 double prime feet. Okey. Ataupun ini kaki kan. Saya tak pasti sama ada dua ni inci ataupun kaki sebab saya dah lama dah tak involve lah dalam bidang ni. 18 ekor boleh? Kan? Jadi sebabkan dia kata ada ketinggian. Yang ekor ni ialah okey, untuk 18 kaki punya zirafah ada 2 ekor. Okey, titik-titik ni mewakili bilangan zirafah. Kalau letak 18 ekor bukanlah salah lah, ini ialah ketinggian dia. Sebab dia dah bagi dah dalam soalan ketinggian zirafah di dunia negara. Okey, yang titik-titik tu mewakili berapa ekor. Okey, kita tengok yang B pula. Beza zirafah yang ini pun ada typo lah. Yang paling tinggi dan zirafah yang paling rendah. Okey, jadi beza dia ialah 18 kaki. Kaki lah. Okey, saya tak pasti simbol dia macam mana. Kaki tolakkan dengan 14 kaki. Jadi kita akan dapat ialah 4 kaki. 4 feet. Okey, 4 kaki. Okey, ini 4 sebab saya guna mouse ni. Sebab tu dia jadi pelik sikit. Okey, sekejap saya tengok dalam group parent. Ada lagi tak yang tak boleh masuk? Okey, tak ada. More. Ini lain. Okey jadi faham tak setakat ni? Setakat daripada first tadi kita belajar sampai dah 6.25 ni. Semua dapat lagi 100% lagi Okey. Cantik. Okey, jadi kita akan teruskan ni. Yang soalan ni pula. Okey, raja menunjukkan plot titik masa dalam second, dalam saat yang dicatat oleh beberapa atlet pecut negara. Okey, untuk kali ni, siapa yang wakil Malaysia untuk acara balapan? Tengok ada Olimpik. Saya tak ada TV, tapi saya tengok juga kalau saya cuti saya buka bulletin utama ataupun Astro Awali dalam YouTube. Lee Vijaya, yang tu bukan, yang tu badminton. Lee Vijaya tu ni atlet balapan yang lawan lari tu. Kalau Lee Vijaya tu kalah lah lawan lari. Badminton boleh lah. Tak ingat? Ada seorang yang perempuan tu, Anisrin. Apa nama dia? Naimi salah. Bukan Naimi. Okey, ada seorang tu student UTM tu. Saya tak pasti, umur dia baru 21 tahun. Dia lahir tahun 2000. Dia Malaysia bukannya nak hantar dia untuk menang pun. Macam pendedahan lah nanti bila dia umur 25. Jadi prestasi dia terbaik lah. Okey. Jadi kalau macam siapa-siapa, kat sini semua sekolah lagi kan. Kalau kita tengok dulu zaman-zaman sekolah, dulu saya selalu masuk jarak dekat lah. Macam 100 meter dengan 200 meter. Tapi tak yang individu lah. Individu saya kalah lah. Jadi saya tumpang-tumpang je. Acara yang ada pattern kan. 4x100, 4x200 tu. Kalau kita tengok lah, lelaki. Kalau lelaki, bila kita lari 400 meter, memang letih lah kan. Tapi bila kita sampai dekat garisan penamat tu, kita akan buat apa? Kita akan cover lah, macam tak letih kan, jalan steady je. Berbeza dengan perempuan. Perempuan mental dia down. Kalau siapa-siapa yang pernah tengok, kalau hari sukan je, kalau 200 meter pun dah lah, 200 meter dan ke atas perempuan, nanti bila dia lintas garisan tu, dia buat pensan lah.
Jadi kacau lah PBSM waktu tu kalut dah. Lelaki ya steady. Memang letih tapi dia nak tunjuk macho dia tu. Lelaki relax dia. Tambahlah perempuan kan, dia dah kalah lah. Lelaki lah dia buat. Sebab malu. Dia boleh cover malu. Lelaki tak boleh. Lelaki mesti macam saya pernah juga kawan saya lah, bukan saya. Dia last sekali tau. Sampai lewat. Tapi dia steady je. So, cover malu kan. Tapi dia macam jalan macam biasa lah. Perempuan lain. Jadi ada kelainan sikit lah lelaki dengan perempuan. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya kat sini. Jadi yang paling ni apa ni? Masa terpantas. Okey, masa terpantas jangan ambil yang 11 ni pula, okey? Masa terpantas ialah masa yang paling sikit lah. Okey. Ni 10.1. Ini ialah masa yang paling atas lah. Masa yang tercolok ialah 11 second, 11 saat. Jadi masa terpantas dan masa yang paling lambat di 10.1 second dan 11 second. Okey, 11 saat. Okey, kenapa tak ambil 10? Okey. Kenapa tak ambil 10? Tengok kan 10 ni ada titik tak? Tak ada orang lah 10. Kalau dia ada titik macam ni, 2 orang. Baru ada orang. Kalau dia tak ada titik, tak ada orang lah. Semua atas pada 10 lah. Okey. Dia macam tu. Nak ambil yang ada plot saja. Okey. Jadi 10.1 second dan 11 second. Okey, kita tengok yang B pula. Beza masa terpantas dan paling akhir. Jadi kita tolaklah. 11 second tolakkan dengan 10.1 second. Jadi kita akan dapat ialah 0.9 second. Okey, ada siapa-siapa ada pertanyaan tak untuk yang nombor 3? Semua jelas kan? Tak ada apa? Okey, jelas kan? Okey, cantik. Oh, Zarin Hazika, bukan lebih kurang pelari tu lah. Tapi saya tak ingat lah nama dia. Okey jadi dekat sini siapa tahu? Siapa yang terpantas di Asia Tenggara? Asia Tenggara tu maksudnya Malaysia, Filipina, Brunei, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Laos, Kemboja. Siapa tahu? Timor Leste, Hafiz Jantan. Khairul Hafiz Jantan. Okey. Dan tu dia pegang rekod yang paling laju lah. Dulu-dulu yang paling laju dia antara pelari yang Asia Tenggara ni Malaysia lah selalunya. Contohnya Nazmi apa tahu? Dia dulu orang Terengganu. Sekarang ni dia kerja di Unimed. Jadi pusat orang di pusat sukan. Lepas tu terpantas. Saya dulu tengah-tengah lah, tengah-tengah. Setiap kali sukan tara tu ada lagi lah yang belakang dia saya walaupun dia tak menang lah. Lepas tu kita ada lagi Waksy Yambek. Okey, ini Sarawak, Waksy Yambek. Okey, dia pernah lari di Olimpik lah. Bukan Olimpik, sorry, Commonwealth. Masa tu Malaysia tuan rumah. Dia dapat nombor 4. Lepas tu kita ada lagi Azmi apa tahu yang tu dekat rumah tok saya lah. Saya selalu kalau raya dia saya pergi rumah dia. Yang tu dia pernah pegang rekod lah sebelum Khairul Hafiz Jantan tu pecahkan rekod dia 16 tahun tu. Duit raya dia bagi banyak. Okey, RM5. Satu RM5 banyak lah. Untuk masa kita kutip dekat rumah-rumah kan ada 10 sen, 15 sen, 20 sen. Ini RM5. Jadi kita tengok beza dia ialah 0.9 second, 0.9 saat. Okey. Jadi kita tengok yang sebelah ni pula 76. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, Raja menunjukkan plot titik purata suhu dalam degree Celsius bagi 5 gurun di bumi. Saya tak tahu gurun mana di bumi. Okey, 5 gurun di bumi tapi masalahnya ni lebih dari 5 ni. Jadi balak lah ni. Tak apalah untuk kita study saja.
Jadi soalan dia ialah find, cari suhu terendah dan suhu paling tinggi. Suhu paling tinggi 68 degree Celsius. Dan yang paling rendah ialah 55. Ingat kan? Yang ada plot saya. 55 degree Celsius. Okey, darjah Celsius. Okey. Siapa dekat sini dia memang sayang Malaysia lah. Dia akan tahu tentang Malaysia ni banyak. Dekat mana titik terpanas di Malaysia? Bukan saya, tempat, nama tempat tu. Titik terpanas di Malaysia. Maksudnya dekat situ suhu paling panas lah di Malaysia, bukan Cameron Highland, Genting Highland, confirm salah. Kuala Pilah. Kuala Pilah tu tempat yang tak ada hujan. Salah, bukan Kuala Pilah. Tempat dia saya bagi clue lah. COVID tak ada. Sebab panas ni. COVID tak ada. Alostar, salah. Perlis di mana? Spesifik sikit. Perlis di mana? Kita kata Putrajaya. Presiden 9 ke presiden 14 ke. Kangang salah, Padang Besar salah. Arau. Okey, dia duduk dalam Arau, tapi dia duduk dalam Parlimen Arau, tapi dia duduk satu nama tempat. Nama dia ialah Chuping. CHUPING. Alamak, tak nak pun. CHUPING. Ni nama tempat ni. Nanti lepas ni habis boleh search lah Chuping Perlis. Tempat dia ni dulu orang tanam tebu. Okey, tebu dia ni macam kita tengok ladang getah kan dengan kelapa sawit luas. Panas dia macam mana? Memang tak pernah ke Perlis dah ni. Panas dia kalau siapa-siapa yang pernah duduk Perlis, dia tak ada awan lah. Sebab dia sepadan dengan Thailand ketika itu. Panas dia, bayangkan kita pakai helmet kan, visor. Okey, kita pakai dalam visor tu, kita tutup visor, muka kita dalam visor tu macam terbakar. Siapa yang pernah tengok lah kat Perlis. Siapa yang pernah duduk lah, saya belajar kat itu 4 tahun. Thailand suhu dia, bukanlah. Thailand pun dia lebih kurang Malaysia, tapi dia ada setengah tempat tu dia memang panas lah. Macam dekat Chuping tu dia padan dengan Thailand lah. Kat sana selalu panas, tapi dia ada satu masa dia akan, kalau dia sejuk, betul-betul sejuk, kita nak mandi pun panas. Gelap kalau belajar kat sana, saya crush saya tengok. Okey kan? Kalau perempuan dia kena panas tu dia jadi macam kemerah-merahan. Lelaki dia akan jadi hitam, saya tak pasti betul. Termasuklah kawan saya yang Chinese, tapi kena faham kalau duduk kat sana memanglah kita rasa panas kan, kita jarang. Tapi orang yang memang selalu dah cuaca macam tu, kita boleh tengoklah dekat tepi-tepi highway, kat sana highway dia tak ada tol lah. Macam yang ni Putrajaya nak main Sungai Ramal pun dah ada tol. Kat sana tak ada tol. Jadi kat tepi-tepi tu orang akan mancingkan pukul 12 tengah hari. Mancingkan, relax kan. Walaupun panas lah sebab dia terbiasa lah. Kalau orang yang tak terbiasa dia akan terhidrat cepat lah. Dia akan kekurangan air. Macam saya sebab kan duduk lama kat sana, saya pun mancing sebelah pakcik dengan makcik tu. Jadi dah terbiasa dah lah. Tapi kawan-kawan saya yang tak terbiasa, daripada Jerlun tu dekat Kedah tu sampai ke Kuala Sanglang nak masuk ke Perlis tu, dia akan rasa dah bahang dia. Jadi bolehlah belajar kat Perlis. Sebab orang-orang dia ramah-ramah. Kita tak kenal pun. Saya tengah mancing ikan dekat depan rumah makcik tu. Lepas tu ikan saya naik lah dalam 15 ekor lah. Perlis ada universiti lah, ada lah Universiti Malaysia Perlis, Universiti UiTM Perlis, Matrik Perlis. Kalau MRSM yang pertama siapa yang belajar dengan Cikgu Hisham. Okey, MRSM pertama ialah MRSM Bursary. Jadi banyak CEO sekarang daripada MRSM Bursary. Politeknik Perlis, Syed Sirajuddin berhadapan dengan universiti saya lah, Universiti Malaysia Perlis. Banyak.
Sebab apa dia buat universiti kat itu? Kalau tak buat universiti, tak ada ekonomi, tak bergerak lah. Sebab dia ada padi, ada tebu, ada kelapa sawit sikit, ada getah. Yang tu ya ekonomi dia. Tahu ayam pun tak ada, supermarket pun tak ada. Yang waktu saya belajar dulu, Yawata. Sekarang ni adalah Tesco. Baru ada. McD pun baru ada. Kalau tidak, kena pergi ke Alustar, nak tengok movie. Dulu saya selalu lah bawa. Ada yang saya cerita kan, saya bawa anak saudara mufti tengok movie. Jadi saya tak bawa orang biasa lah. Bawa anak saudara mufti. Okey, jadi kita akan tengok yang seterusnya. Nanti bila carilah cuping. Dia ada buat tugu kat itu. Tugu titik panas di Malaysia dekat dengan Felda Cuping. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya, yang nombor 5 ni. Kalau nak jalan-jalan Perlis satu hari cukup tak round semua tempat. Okey, memang dah dia kecil tapi sebenarnya tak cukup. Tak cukup sebab apa? Boleh ke sana sendirilah. Dia macam cuba search lah Perlis tu. Dia macam banyak lagi bila boleh buat, dia macam kosong je. Kalau kita tengok daripada Cuping tu, daripada Pau kita nak jalan ke Padang Besar, memang kiri kanan tu kosong je. Tempat dia memang lawa lah. Contoh Mahung Kayang, contoh ada 2-3 tempat tu je. Memang kalau siapa kahwin, ambil gambar kat situ. Mana jauh sangat, Perlis je pun. Okey, kalau macam Sabah Sarawak tu jauh lah. Satu daerah ke satu daerah tu jarak tu macam kita ke Johor. Satu-satu tempat dia tu pun. Kalau macam negara yang besar macam Thailand, macam Amerika, yang tu lagi jauh. Sebab tu sisi dia, kalau kita tengok lori transformer tu, sisi dia lagi besar. Kat Malaysia tak boleh. Sebab dia jalan dia jauh. Satu tempat nak ke satu tempat lain pun dah jauh. Jadi dia kena sisi besar lah untuk laju. Kat Malaysia tak boleh lah. Okey, sebab dekat saja. Siapa-siapa yang di Thailand pun, saya pernah masuk dekat satu tempat, dekat pemasangan kereta ni. Siapa pernah tengok Fast Furious, kereta yang The Rock dengan Toretto naik tu, yang macam jeep-jeep tu kan. Bukan Pajero gerak khas Malaysia tu, bukan. Itu kecil kan. Jeep dia tu, ataupun pacuan 4 roda dia tu, dia hantar ke Thailand, dia masukkan dalam kontainer. Muat satu kereta tu je dalam kontainer. Betapa besarnya kat Malaysia ni parking habis lah, 3 tapak dia parking. Jadi tak boleh lah, kat Malaysia ni belum lulus. Okey, jadi kita tengok yang ini pula. Nombor 5. Okey, Raja plot titik menunjukkan ketinggian penggusti WWE dan dalam kaki dan inci. Okey, kaki satu saja prime dia tu. Inci 2 prime. Okey, ini. Jadi soalan-soalannya ada orang kata, kenapa tak sebelum ni dalam modul-modul PTIU tak ada pun soalan macam ni, WWE nanti akan jumpa Bigfoot. Kenapa tak ada? Sebab jadi memang modul ni saya yang buat. Selalunya soalan saya tak akan lepas lah kat PTIU ni. Tapi yang ni sebab kan tak ada orang buat, masa tu saya yang buat. Jadi soalan saya lepas lah. Sebab tu dia akan ada unsur-unsur yang lain sikit lah. Luar kotak, bukan luar kotak lah. Ni tanpa kotak dengan membayangkan kotak. Jadi macam itulah. Okey, bila kita macam saya product design engineering. Siapa dekat sini dia memang macam minat lah nak cipta sesuatu. Contoh dulu cikgu sekolah dia kata cipta kereta terbang. Okey, dia pun seronok lah nak lukis apa semua. Kotak dia nanti lain lah. Jadi siapa dia yang macam tu? Tak ada langsung. Semua tak minat yang kreatif ni. Tak ada lah. Alamak, sayanglah Malaysia memerlukan pemikiran kritikal macam ni. Saya pernah kena rembat dengan pensyarah saya. Pensyarah saya dulu kebanyakan muda-muda lah. Saya masa tu umur 22. Pensyarah umur 27, 26. Adalah yang tua, tapi kebanyakan dia muda-muda lah. Jadi dia buat kita macam kawan dia. Ada juga masa saya nak grad pun, pensyarah tu umur 26, saya 24. Saya 27, dia 28. Dia dah doktor lah. Nama dia Tan Chan Sing. Saya panggil Sinchan kan. Dr. Tan Chan Sing. Sinchan. Boleh tunjuk lah macam mana nak buat. Sebab umur tu beza 1 tahun je. Jadi kita boleh buat macam kawan-kawan lah. Sebab dia layan, dia treat kita pun macam kawan-kawan.
Jadi ada satu hari tu lah. Dia bukannya Sinchan, nama dia Tan Chan Sing. Tapi saya sebut Sinchan lah, lebih senang lah nak sebut. Lepas tu ada pensyarah saya, dia minta bagi idea lah. Kita nak buat produk apa. Sebab dalam satu subjek ni, kita akan buat satu produk, tapi mock-up saya masa tahun pertama, tapi kita kena defend kita punya idea. Contohnya nak buat mesin bedak sejuk. Crash saya masa tu mesin bedak sejuk lah dia buat. Dia dapat lepas lah sebab lawa pensyarah akan lepas. Muka macam saya ni kena tahan lah banyak kali lah. Satu idea saya tu saya buat, saya tengok bomba kan, bomba tangkap ular kan, kena guna macam penyepit tu. Kadang-kadang ular tu akan tercedera, kadang-kadang terkeluar penyepit tu ular pula patut bomba kan. Jadi saya buat idea saya macam vacuum. Ular tu ada, kita ambil vacuum tu, kita vacuum ular masuk terus dalam kita punya kantung. Itu dia kata tak praktikal. Jadi tak praktikal tu kena ketuk sekali lah kepala sebab terlalu kelek sangat. Last kali saya buat mesin trisik dan benda tu dapat komersial lah. Saya buat dekat saya bagi mesin tu dekat satu tempat. Tempat ni dekat nama dia pelik sikit. Dia dekat Pok Diang, Kampung Melele. Saya tak tahu lah kenapa siapa dia yang letak kampung dia nama Melele kan. Tapi kat situlah saya panggil kat seorang pakcik tu. Okey, jadi kita tengok dekat sini yang WWE punya ketinggian. Cari pembusti yang paling rendah dan paling tinggi. Okey, yang paling tinggi sekarang ialah 5.6 kaki. Kenapa rendah sangat? Ini macam Malaysia je ni. 5 kaki 6 inci. Ini rendah ya. Okey, last sekali yang paling rendah 5 kaki. 5 kaki. Dan 5 kaki. Okey, 5 kaki kosong tu tak payahlah ada apa rajin boleh lah buat kosong ni. Okey, 5 kaki pun dah cukup dah sebab dia tak ada inci tu. Okey, lepas tu yang tu ya. Ni cari perbezaan. Okey, jadi kita tolak lah. Jadi kita akan dapat 5 kaki 6 inci tolak dengan 5 kaki kita akan dapat ialah 6 inci lah. Okey, boleh ya letak kosong, letak satu. Okey. 4.9 betul. 5.6 tolak 4.9 yang mana? Oh, ada 4. Oh, sorry. Okey, dia sebenarnya yang paling rendah ialah 4 kaki 9 inci bukan 4.9. Okey. Jadi saya padam yang 5 ni mana irregular. Okey. Ini kita akan dapat 5 kaki kosong 4.9. Dekat maghrib ni productivity menurun. Okey, 4 kaki 9 inci. Okey, ini. Jadi kita tolak kita akan dapat ialah 1 kaki 1 inci lah. Kan? Ya, saya guna calculator nanti malu dia silap. Okey. Jadi 5 kaki sebab dia darab 2 kan, bukan 4.8. Siap. Saya tengok. Ni 5. Oh, dia selang 2. Okey. Bukan. Yang ni 5 1 2. Okey, yang ni 5. Yang ni 5, yang ni 5.1. Yang ni 5.2, yang ni 5.3. Jadi dia selang 1 je. Cuma yang ini dia selang 2. Tapi yang ni sebelah dia saja. Okey, jadi yang ni 4.9 lah. Okey, Asfar? Okey, sekejap saya tolak. 5.6 5 kaki 6 inci tolakkan dengan 4.9. Jadi kita akan dapat 7 inci. Okey, 7 inci. Tapi dalam exam takkan tambah 2 sebab dia darab 2. Okey, tengok dekat sini ya. Ini 5. Okey, lepas tu yang ini sebenarnya 51.
Yang ini 52. Yang sini 53. Ni sebab yang ni cuma dia selang dua-dua. Sebab tu yang ni sepatutnya 49 lah. 4 kaki 9 inci. Okey. Okey, kita tengok dekat sini pula. Yang ni satu benda baru lah. Yang ni pernah buat lagi. Graf macam ni. Graf plot batang dan daun. Siapa yang pernah buat tak? Siapa ada pengalaman mengendalikan benda ni? Aspa pernah tak? Tak pernah. Okey. Yang lain Aspa pernah tak? Pernah. Okey, Aspa pernah. Yang lain pernah tak? Okey, ada yang tak pernah. Jadi yang ini senang je kita nak baca dia. Okey, dia kita akan baca macam ni lah. Dia akan bagi dekat kita key ataupun kunci ataupun petunjuk. Okey. 6 belah sini 6. Belah batang ni, stem ni batang. Leaf ni daun. Okey, jadi dia bagi kalau 6 belah batang, sebelah-sebelah leaf ni ialah macam 61, 62, 63 dan seterusnya lah. Okey, jadi kita cari umur yang paling muda dan yang paling tua. Okey, yang paling muda berapa? 0, jadi 1. Jadi 1 tahun lah. 1 tahun. Okey. Lepas tu pula kita tengok yang paling tua. Okey, 6. Ini 6. Jadi 60 dan 66 tahun. 66 years old tahun. Okey, nampak tak macam mana kita nak baca yang ni? Terangkan lagi. Okey, contohlah kalau ini 0, maksudnya yang ni 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampailah 8 tahun. Kalau dekat sini ada 1, maknanya yang ni jadi 10. Kalau ada 1 kat sini, 1 jadi 11, 13, 17, 19. Kalau 2 kat sini dia jadi 25, 27, 28, 29. Kalau 6, 63, 66. Okey, dapat tak? Macam mana kita nak tengok dia tu? Dapat tak? Dapat nah ini dapat tak? Dia akan letak kat sini yang 10. Yang ni macam besar dia lah, besar dia. Okey, jadi. Senang dia lah. Okey, cari. Okey, lepas tu kemudian dapatkan perbezaan. Jadi 66 tolak 1. Jadi kita akan dapat 65 tahun. Ini senang sangat. Okey, kita tengok yang sebelah dia pula. Dia ada double lah. Ini satu yang nanti akan ada lah. Contoh sebelah ni. Ni number pun ada juga. Nanti kita akan jumpa lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ini ialah cari markah paling tinggi dan paling rendah. Kemudian cari perbezaan. Okey, markah paling tinggi dengan paling rendah. Paling rendah inilah 40. Okey, yang paling tinggi ialah hari 99. Siapa pernah dapat 99 waktu exam? Ada tak? Ada? Sikit lagi nak dapat 100. Pernah dapat tak? Matematik kan 99. Tak, saya setiap kali daripada form 1 sampailah form 3. Saya banyak sekolah. Saya lompat-lompat sekolah. Pada form 1 sampailah form 3, pendidikan Islam saya akan dapat 98 markah. Agak-agak kat mana yang 2 markah hilang. Tiap-tiap kali exam memang 98 markah. Skema jawapan tu sama dengan jawapan saya. Agak-agak kat mana hilang 2 markah tu. Tak tahu. Yang 2 markah tu saya akan hilang ialah di soalan jauhi kan. Dia akan bagi satu ayat dan kita kena jauhikan lah. Macam mana dapat 40 dengan okey, macam mana dapat 40? Okey, kita tengok dekat sini. Okey, stem batang ni kita akan tengok ialah ini ialah macam 10 lah. Okey, ini 9 kan? 9, ini 9. Jadi 99. Kalau yang ni pula 4. Okey.
Yang kosong ni ialah jadi 40. 4, kosong 40. Kalau 4 dengan 9, 49. Kalau 5 dengan 3, 53. 5 dengan 5, 55. Okey, Farisha dapat tak? Macam mana kita nak baca dia tu? Okey, Jadi senang je nak baca dia. Jadi 40 dengan 99. So boleh je lah pilih 49. Tak boleh lah sebab yang paling rendah ialah 40. 49 tinggi daripada 40. Okey, kita cari yang paling rendah. Jadi cari markah yang paling tinggi, kemudian beza dia. Jadi 99. Nak rehat sekejap boleh? Okey, boleh. Okey. Cikgu yang stem 6. Stem 6. Oh ni batang ni 6. 6 kalau tak ada, okey tak ada lah. Yang ni kita anggap dia tak ada. Dia cuma 6 saja. Yang ni sepatutnya ada lah, tapi kalau tak ada yang ni dia macam okey untuk markah 60 sampai 69 tak ada. Okey, jadi dia macam kosong lah. Macam tu. Okey, Farah dapat tak? Macam tu. Okey jangan terkejut lah. Oh, tak ada ni. Jadi nak buat apa? Jangan tension. Dia memang kosong lah. Memang untuk dalam julat tu tak ada kosong. Okey, jadi 99 tolakkan dengan 40. Dapat berapa? 59. 59 markah lah. Okey. Jadi kita tengok pula yang ini, dua ni. Okey, dia ada plot batang dan daun menunjukkan panjang dalam cm bagi beberapa ekor ikan yang berjaya ditangkap di sebuah sungai. Okey, jadi ini dalam sentimeter. Dia dah bagilah sentimeter. Okey, yang ni kalau 110 jadi 110 lah. Okey, yang ni 14. 14 lepas tu 2. Jadi 142 yang paling besar. Jadi kita akan tolak lah. Yang mana yang paling besar ialah 142 cm. Tolakkan dengan 110 cm. Jadi kita akan dapat kat sini ialah 32 cm. Okey, dapat yang ni. Okey senang saja. Jadi kita ke next episode lah. Next page. Okey. Kita tengok yang ni double. Okey, yang ni double. Kiri kanan ada. Sebelah ni lelaki, sebelah ni perempuan. Ulang yang tadi. Okey, boleh. Okey, saya ulang balik yang ni. Yang ni. Jadi yang ini ialah daun menunjukkan panjang dalam cm bagi beberapa ekor ikan. Okey, yang ni 11. Okey, kalau kita tengok ikan yang pertama kosong. Jadi dia akan jadi 110 lah. Kalau ikan yang ini dia akan jadi 119. Ni setiap ni ialah seekor. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang ni panjangnya satu, kita tengok kat sini. Okey, dapat tak? Macam mana nak baca yang ini? Amirul dapat tak ini? Dapat kan? Okey, cantik. Senang je. Okey, kita tengok kalau double pula. Macam mana? Kiri kanan. Okey, kiri kanan ni. Sekarang pukul berapa? 6.57. Okey, kita pukul 7 lah sekarang. Okey, kita tengok yang ni. Sebelah ni tim perempuan, women team. Sebelah ni tim lelaki, men team. Okey, berikut adalah data ketinggian dalam inci pasukan bola tampar Malaysia. Okey, jadi yang first kali kita tengok 6. 6 ni dengan 5 jadi 65 inci. 65 inci tinggi lah. Macam tak valid ni. Inci. Tak apalah, kita guna je lah data ni. Okey, 65 inci. Kalau lelaki semua tak ada lah 60. Semua start pada 70.
Okey, faham kan macam mana kita nak baca ni? Perempuan yang paling rendah ialah 65 inci. Okey, 65. Jadi 65. Yang paling ini 69. Perempuan yang lelaki pula untuk 60 ni tak ada. Semua tinggi daripada 60 inci. Okey, dia start pada 72 inci. Ada seorang 72 inci. Yang paling tinggi dalam 70 ni 79. Okey, yang perempuan pula yang paling tinggi 77 lah. Untuk 80 inci perempuan tak ada. Lelaki yang paling tinggi ialah 85 inci. Macam tu cara baca dia. Okey. Ini puluh, yang ni sah dia. Okey, jadi tukarkan maklumat dalam kepada bentuk jadual. Okey, yang ni dia minta buat jadual. Okey, saya buatlah kat sini. Okey, saya buat dulu. Jadual dia ialah macam ni. Saya nak present jadual dia, sekejap. Dia minta dalam jadual, tukarkan dalam jadual biasalah. Okey, lelaki. Lepas tu ada perempuan. Ni lah perempuan kat sini. Okey, sekejap. Dia confirmkan. Jadi kita letaklah. Alamak, mana. Okey, yang first sekali perempuan 65, 68, 69 dan seterusnya lah. Okey, lelaki pula kita akan senaraikan starting 72, lepas tu 74, 74 dan seterusnya. Okey, dalam bentuk graf. Tak kisahlah menurun ataupun mendatar macam tu pun tak kisah. Jadi graf saja. Okey. Jadi kita tengok yang sebelah ni pula. Ini pun sama juga. Tukarkan maklumat dalam bentuk jadual. Okey, ini full battery. Dia tahan lama mana? Okey, ini brand A, brand B. Dia ada 7. Okey, ini lah yang paling lama ialah 75 jam lah. Okey tak apa, ini tak apa sebab nanti kalau buat jadual jadi banyak kan. Ini untuk knowledge lah, knowledge kita. Okey, yang ini pula kelas A, kelas B. Kelas A berapa ramai orang markah lah. Okey, ini paling banyak 100 markah lah. 10. Ni kelas A, kelas B dia tak ada 100 markah. Okey, dapat ini semua saya tak tukarkan dalam bentuk jadual lah, nanti dia lebih banyak. Tapi semua dah tahu lah tukar dalam bentuk jadual. Jadi kita akan tengok yang seterusnya. Okey. Tolong ulang lagi sekali. Okey, boleh. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, yang ini dia kita cuma ambil yang maklumat ni kita buat dalam jadual. Okey, contoh kita ada kelas A. Bawah ni kelas B. Jadi kita ambil lah. Starting kelas A 60. 6 dengan kosong 60. 6 dengan 8 68. Jadi kita tengok lah yang bawah 7 dengan kosong 70. Lepas tu 7 dengan 5 75. Sampailah seterusnya. Kalau untuk kelas B pula, okey, kosong. 6 dengan kosong, okey, berarti ni 60. Lepas tu 6 dengan kosong lagi 60. Okey, kita tengok bawah pula 7 kosong 70. 7 1 71 dan seterusnya. Okey? Senang je. Okey, yang ini pula contoh 5. Ini muka surat berapa? Okey, siapa yang ada modul dekat muka surat 79. Okey dekat muka surat 79. Okey, sekarang pukul berapa? 7.03 minit. Okey, sejaklah kita rehat 5 minit. Saya nak minum sekejap.
Okey, rehat 5 minit. 7-8 minit kita sambung balik. Siapa nak ke tandas, boleh ke tandas. Siapa yang nak refill air, boleh refill air dulu. Siapa yang dah lenguh ada duduk atas kerusi dia, boleh abang dulu satu rumah, nanti duduk balik. Okey, kalau nak tanya apa, boleh je tanya. Nampak saya ada je kat sini. Okey, rehat 5 minit. Nanti 7-8 minit kita akan sambung balik. Tak ada apa-apa soalan? Semua mengambil masa ni untuk berehat. Okey, ada lagi 4 minit waktu rehat. Semua dah isi dah yang kehadiran tadi. Ada lagi yang belum isi. Ada 17 yang dah isi. 17. Lemak, tersilap pula. Kat mana? Yang saya share screen tadi ada kat mana? Lain. Lain kan? Ini lain. Alamak, hilang pula. Ini RPH. Ya, sekejap. Saya cari dulu. Okey, ada lagi 2 minit. 2 minit. Okey, ada lagi 1 minit. Okey, kita dah menghampiri 7-8 minit. Semua ada dekat tempat nasi-nasi. Dah balik lah daripada tandas. Okey, ada lagi jentik-jentik. Okey, kita akan sambung. Tak, 7-8 minit pula. Okey, dah 7-8 minit. Jadi kita akan sambung balik. Ni kita dah masuk contoh 5, example 5 di muka surat 79. Okey, cantik. Dah ramai yang dah ada.
Okey, data menunjukkan zisin dalam KG. Dua kumpulan murid. Kita ada grup A, kumpulan A dan grup B. Tukar maklumat dalam jadual kepada plot batang dan daun. Okey, ini saya rasa saya buat dekat papan putih lah, sedap sikit. Okey. Tak apalah. Nanti kena salin pula. Okey, saya buat dekat sini juga. Okey, saya buat dekat sini juga. Okey, jadi kita akan ambil grup A dengan grup B. Jadi kita akan buat tengah-tengah dulu. Nanti lukis lawa-lawa lah. Jadi sebab saya tak guna pembaris. Tu garis macam ni. Ini buat grup A. Yang ni kita buat grup B. Okey, nampak kita buat grup A dengan grup B. Jelas kan? Ada apa-apa soalan? Oh, yang ni jadi apa ni, hantu ke apa ni? Ada tangan, ada kepala. Ini ialah graf kita. Okey, pertama sekali kita tengok yang nombor depan ni. Yang mana yang paling besar? Yang paling kecil. Okey, yang paling kecil ialah 4. Yang paling besar ialah 72. Ini pula yang paling kecil ialah 55. Yang paling besar 77. Okey, kita tahu 4. Yang first sekali kita akan letak 4 lah. Tapi 4 cuma grup A saja ada, 49. Okey, jadi kita tulis kat sini 9. Yang grup B ni tak ada, jadi kita tinggal kosong lah. Okey, kita tengok seterusnya pula. Grup A dulu, kita selesaikan grup A. 5. Kita letak 5. Lepas tu dia ada 56, ada 2. Okey, jadi kita letak 6. Kita letak 6. Jadi 56, 56. 2 lah. Lepas tu 6 pula. Okey, 6 ada 1, 64. Kenapa 9? Ni 49. Yang ini ialah 10. Yang ini ialah rumah besar dia. Jadi yang ni 4. Yang ni 9, kita akan baca 49 lah. Pada yang ni kita baca 56 dengan 56. 2 orang. Okey, jelas tak lagi? Okey Lepas tu kita tengok 6. Okey, 6 ada 64 satu je. Kita letak 6. Ini ialah 4. Lepas tu 7. 72. 7. Kat sini 2 dia. Okey, habis grup A. Kita tengok grup B pula. 40. 40 tak ada. Dia kosong. 50. Okey, 55 dengan 57. Okey, ni kita letak 5. Ni kita letak 7. Okey, lepas tu 6 pula. 6 kita ada 67, 2. 1, 2. Jadi ni dah ada 6, kita letak 7. Ni 7. Okey, lepas tu 7 pula. Dia ada 77, 1. Ni letaklah 77. Dah siap. Plot batang dan daun. Stem and leaf plot. Okey, dapat tak ni? Siapa yang tak jelas lagi? Untuk contoh 5, bagi tahu saya. Saya tunjuk balik. Semua dapat Cantik, boleh dapat for flat lah. Okey, full mark. Masuk SPM lah ni. Tadi soalan SPM yang kita buat. Jadi senang lah nak skor. Okey jadi kita tengok yang latihan pula lah. Ni latihan pula. Dalam lah. Data menunjukkan zoom sikit. Data menunjukkan masa yang diambil oleh dua kumpulan dalam minit. Dalam minit, dua kumpulan. Kumpulan X dengan kumpulan Y. Menyelesaikan renangan sejauh 500 meter. 500 meter 15 second. Buat. Berenang ni dia lambat boleh lari. Ini data ni untuk manusia sebenar tak boleh lah, tak boleh. Siapa yang dekat sini pernah berenang? Oh, semua tak pernah. Saya ada ajar student saya, Auni Raha, Auni Dua, abang dia Akid. Itu semua berenang. Tak pandai berenang. Okey.
Memang semua tak pernah berenang lah kat sini. Tak masuk Olimpik lah, dia cuma masuklah yang kelab berenang tu. Oh tak pernah berenang. Okey, kalau tak pernah berenang tu, siapa yang pakai life jacket tu, dia akan macam saya dulu, dia letak dalam kolam. Dalam kolam cinta. Hebat ni. Saya benar yang paling jauh saya berenang ialah dia macam mana nak kata, dia macam camp lah, camp untuk kepimpinan. Masa tu ada camp pengawas, pengawal pusat sumber, pelajar pusat Islam dengan MPP. MPP yang jaga asrama lah. Saya masa tu ketua pelajar lah. Lepas tu kami berhimpun dekat Tasik. Dia panggil Pengkalan Gubin, kat tempat orang ambil lembah tualang, mandi lembah tualang. Okey, jadi dia akan ada boat, dibawa ke tengah-tengah. Tengah-tengah tu ada macam pulau kecil. Dia suruh kita turun dekat situ. Lepas tu dia suruh kita berenang balik. Yang tu lebih kurang 1 kilometer. Kalau dalam air dia tak guna kilometer, dia kira batu nautika. Tapi ini dekat dia, kita boleh assume macam 1 kilometer lah kita kena berenang balik. Memang sangat-sangat jauh lah. 1 kilometer, 1000 kilometer ke? Nampak jauh ke? Cikgu tunggu kat tebing tu, cikgu tak berani. Yang anak murid dia lepas. Jadi kita akan berenang balik lah. Jadi ada sekali tu, last kali semua orang dah berenang lah. Saya pastikan semua, saya ketua kan. Padahal saya takut. Ada buaya ke apa, tak ada lah buaya. Tapi kita bayangkan lah, air Tasik dia tu macam hijau-hijau kan. Nanti monster ke apa kan. Bagi orang lepas tu lah. Lepas tu last kali saya nak terjun lah daripada pulau tu. Lepas tu ada kawan saya lah, dia penakut sikit, nama dia Luffy. Dia kata teman dia tak mau, dia nak panggil balik orang tu, tapi dia suruh teman dia. Dia tak mau lah, saya terjun juga lah. Dia tinggal seorang lah kat atas tu. Lepas tu tinggal dia duduk kat atas tu, ada macam tempat sikit lah, tempat untuk duduk tu. Macam ada tanah, tiba-tiba ada biawak pula keluar. Dekat situ, terus dia terjun. Terus jadi laju ke depan. Jadi hebat lah. Okay. Jadi manusia ni dia akan jadi hebat jika mana ada tekanan. Tiba-tiba biawak tu bukannya nak kisah dia pun, biawak tu pun berenang juga, dia pun nak berehat lah kat situ. Lepas tu kawan dia tengok takut biawak tu, dia pun terjun. Tiba-tiba dia jadi laju. Tapi kena ingat lah, bila dalam air ni, dia akan ambil air kita lah. Dia macam kita akan jadi letih cepat. Sebab tu lah siapa yang berenang tu, nanti dia macam bila dah sampai ke tebing tu, dia jadi macam penat apa semua. Sebab dalam air tu lah. Jadi kalau nak tak penat, steady je. Okay, relax, kita kayuh slow-slow je. Saya masa tu, masa berenang tu, jadi mula-mula saya belakang tadi, tapi saya duduk tengah-tengah lah. Sebab apa tengah-tengah? Sebab ramai itu perempuan lah. Jadi saya berenang dengan perempuan-perempuan sambil sembang-sembang. Itu masa dulu lah, masa sekolah, bukan masa sekarang. Okey, jadi kita tengok balik. Dia akan jadi lapar lah sebab tenaga kita tu dibakar. Sebab tu lah, siapa yang macam ada untuk kuruskan badan apa semua, dia disarankan untuk berenang juga. Jadi saya berenang kat situ lah. Saya tak mau pun perempuan yang nak berenang dengan saya, jadi macam magnet. Jadi saya tak boleh nak tolak lah. Nanti orang kecil hati lah. Jadi saya steady lah, berenang juga. Sebenarnya saya tak boleh berenang laju, saya pun lemah lah. Jadi dengan grup-grup perempuan, jadi okey lah, dia pun slow kan. Bukannya rapat-rapat, jauh-jauh lah, tapi kita boleh lah sembang. Sementara nak sampai darat tu. Bukannya rapat-rapat, bukan lah. Tu ustaz saya, dia naik boat, dia ambil kayu, dia katuk kepala. Okey lah, jadi kita tengok yang sini. Okey, tukarkan maklumat dari jadual kepada plot batang dan daun. Okey. Kita tengok dekat sini. Macam mana kita nak tukar? Sama juga. Buat yang tengah dulu. Kita gariskan macam ni. Alamak, jadi sengit.
Okey, nanti guna pembaris jangan sengit sini. Jadi yang ini grup Y. Tak kisahlah Y, X sebelah mana pun, jadi ada grup Y, grup X. Okey, jadi yang ini kita tengok. Yang mana yang paling tinggi? Okey, ini semua satu saja kat depan. Kita letak satu. Yang ni pun satu saja kat depan. Kita letak satu. Satu pula. Alamak, terlajar. Okey, kalau ada dua baru kita letak yang seterusnya. Okey, jadi kita akan tengok yang Y dulu. Yang Y ni ialah, kita tengok yang mana yang paling kecil. Okey, 12. Kita letaklah dua di sini. Okey, ini kita akan letak macam ni lah. Sebab dia perpuluhan, kita akan letak mana dia? Ni, cancel. Jadi yang ni ialah 0.2. Alamak, bukan, salah. Okey, yang ini 12. Kita akan dapat kat sini ialah 2.0 lah. 2.0. Grup Y juga. Paling rendah 2.0. Lepas tu second yang rendah 3.5. Okey, 3.5. Ambil yang kecil dulu lah. Dia boleh je susun ikut okey 17 dulu letak 7.0 boleh. Tapi tak best lah sebab nanti kita nak tengok susah. Kita praktis, kita lagi badan kecil ke besar. Senanglah kita nak tengok nanti. Okey. Yang kedua pula, okey ini dah. Lepas tu 14 pula. Kenapa dalam perpuluhan? Sebab yang ini dalam perpuluhan. Nampak dah ni. Okey, ini dalam perpuluhan. 14.5. Ini 13.5. Dia dalam perpuluhan. Mana cikgu dapat 0.2? Bukan 0.2, 2.0 lah. Okey, 2.0. Baik, yang ni kita anggap macam 10 lah. Jadi 2.0. Jadi 10 tambah 2.0 kita akan dapat 12 lah. Ini 12. Bukan 0.2, 2.0. 2.0. Okey ya? Itu 3.5, lepas tu 14.5, 4.5. Lepas tu kita ada 15 mau sini. Lepas tu 16. Lepas tu 5.0, 6.0, 7.0. Alamak, terlanggar pula ni. Okey, nampak ah? Belah sini pula grup X. X ke atas ni yang paling rendah 13. 13 ada 2, 3.0, 3.0 settle. Okey, lepas tu 14.5. Jadi 4.5 lepas 13.5 dulu. 13.5. 3.5, 14.5. Last kali 15. 5.0 lah, 15. Okey ya, dapat ya? Ini pula. Okey, Farisha dapat lagi. Yang bukan 0.2, 2.0. Okey, dapat Sekarang ni 7.22. Okey. Last group X. Apa? Last group X kita akan dapat inilah. Siap. X. 17. 7.0. Okey, 7.0. Okey, ini kita senaraikan saja. Okey, jadi kita tengok yang ini pula. Data menunjukkan markah peperiksaan geografi di PTIU Putrajaya. Ini year 3 group 1. 80, 79, 85. Tekankan kepada ini sama juga. Ini tak apalah, pendek. Senang. Okey, ini untuk kelas year 3 group 1, year 3 group 2. Jadi kita akan dapat yang paling ni 79, 7 dengan 8 je lah. Okay, kita tengok group 1 dulu. 79. Tapi boleh je kalau kita tak ikut urutan pun boleh je. 79 kita akan dapat 9 je lah.
Lepas tu 80 dengan 85. Okey, yang ini pula. Grup 2 pula. 79, 80, 81. Okey ya. Ini settle. Dah selesai. Okey, jadi sekarang ni menghampiri 7.25. Tak apalah, saya bagi rehat awal 2 minit. Okey, nanti gunakan masa ni untuk rehat, untuk solat, untuk mandi, untuk makan, untuk refresh balik diri. Nanti 5 minit itu masuk balik. Sebab 8.15 kita akan mula kelas. Okey ya? Kita rehat dulu. Okey, boleh tak? Okey ya, jadi kita akan rehat dulu. Okey, untuk rehat kali ni keluar tau pada grup ni sebab saya nak habiskan dulu